Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program Bioskop Bernama. Seperti biasa, anda bersama saya, Ana Zulkifli. Dan jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan ataupun respon yang ingin anda lontarkan kepada kami, anda boleh emailkan kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Ikan belanak dalam tapisan, orang membubu di Kuala Dungun. Ayuhai anak, ingat pesanan. Kalau jatuh, cepatlah bangun. Pokok cempedak di tepi tangga, buah sebiji gugur terbuang. Janganlah mudah merasa bangga bila diri dipuji orang. Peluang kedua untuk berubah tidak pernah tertutup selagi kita membuka ruang dan percaya terhadap potensi diri untuk menjadi lebih baik. Nampak klise, tetapi itulah yang banyak berlaku kepada individu yang berjaya meninggalkan segala episod hitam yang pernah tercatat dalam kehidupan mereka demi mencari sinar baharu dengan melibatkan diri dalam aktiviti sihat serta bermanfaat. Muhammad Irwan Nur Rashid, 22 tahun, berjaya membuktikan bahawa penglibatan dalam sukan Muay Thai berjaya mengubah hidupnya daripada remaja yang pernah terpesong dan tercicir dalam pengajaran dan pembelajaran suatu ketika dahulu untuk menjadi seorang ahli tinju profesional di gelanggang. Ikuti paparan visual yang telah kru kami sediakan ini. Bila saya masuk akademi ni, saya tak ada rasa panas lah macam dulu. Dulu kat luar nak bergaduh, tapi sekarang ni bila dah belajar Muay Thai ni, saya punya hati rasa tak ada rasa nak gaduh apa semua, tak rasa nak pukul orang. Nama saya Muhammad Irwan bin Nur Rashid. Memang saya minat dengan Muay Thai ni. Makcik saya, dia call saya, dia bagi tahu saya ada surat untuk masuk kemasukan akademi batch 3. So pada situ saya minat nak masuk akademi. So saya datang KL, saya jumpa makcik saya. Lepas tu masa saya call abang-abang, saya interview dengan diorang dan saya dapat masuk sini. Saya mula join akademi Discover Muay Thai pada tahun 2018. Saya sebelum ni memang tak ada ala tuju lah. Selalu keluar lepak malam-malam, lepak dengan orang besar, pergi sana sini, ikut diorang punya ni ragam. Saya banyak kali kena tangkap. Saya rasa dekat dalam 8 kali, 7 kali tapi saya tak pernah masuk penjara lagi Saya masuk lock up. Saya masuk lock up sebab saya kuat gaduh kat luar. Gangster, memang gangster Dalam akademi ni, diorang ajar berdisiplin, belajar respect orang, honor, belajar English, belajar keusahawanan, belajar ekonomi, belajar ada orang datang motivasi kita. Kejayaan saya setahun setengah ni, saya dapat fight dekat Thailand. Fight 9 kali saya fight kat Thailand. Sekali saya kalah, 8 kali saya menang Bila fight dekat Thailand tu, cabaran dia memang mencabar. Sebab kita fight dengan orang Thailand memang susah nak lawan dengan dia. Saya punya tangan ni memang bengkak besar gila. Separuh sini belah kiri saya semua merah. Memang susah lawan dia. Masa tu saya kalah point dengan dia. Pengalaman tu bagi saya ni mencabar sikit untuk next fight Rutin harian masa dalam akademi selama 2 bulan tu, pagi bangun solat subuh, lepas solat subuh standby semua. Lepas tu pergi jogging KLCC Pergi jogging dalam 40 minit macam tu. Lepas tu balik
Daripada KCC sampai gym terus training lah dengan kru Selatan dan kru Jack. Lepas satu training rehat lah. Tengok ada jadual ada. Macam kalau hari Selasa tu bahasa English. Lepas bahasa English esoknya mungkin kru Sawanan. Petang ada training lagi sekali lah Muay Thai. Pukul 4.30 situ. Lepas tu sampai malam masak semua. Lepas tu kat sini saya dapat jadi trainer lah. Full time dekat belajar Muay Thai. Fighter dengan trainer lah. Sekarang ni saya dah dapat ubah diri saya dah jumpa Muay Thai ni. Alhamdulillah banyak juga lah. Yang dulu tak pernah tegur saya, sekarang tegur saya. Banggakan mak bapak saya, family saya, kawan-kawan saya semua. Masuk Akademi Discover Muay Thai ni hidup saya berubah. Tanggapan orang kat saya sekarang ni pun dah tak macam dulu lah. Dulu orang pandang saya rendah gila. Tapi sekarang orang yang tak pernah tegur saya, sekarang ni orang tegur saya pada batch baru ni. Saya nasihatkan, belajar berdisiplin, respect dengan semua orang. Dan yang penting, bila nak jadi fighter, kita kena usaha betul-betul lah nak jadi fighter. Jangan malas-malas. Kisah-kisah lama tu kita lupakan. Harapan saya selepas ni, saya nak terus maju lah dengan sukan Muay Thai dan menjadi insan yang berguna. Bersempena sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun 2019, Nasir Abbas, 64 tahun, bersama rakannya Krishnan Andy, 61 tahun, membuat larian merdeka muhibah sejauh 540 km dari dataran Alusta Kedah ke Shah Alam Selangor dan dicatat dalam Malaysia Book of Records sebagai warga emas pertama membuat larian sejauh 500 km. Ingin ketahui lebih lanjut? Ikuti paparan yang telah kru kami sediakan ini. Memanglah saya mendapat sokongan daripada keluarga, boleh kata 100% lah. Masa sekarang untuk larian, bila hampir dengan tiap-tiap larian yang saya akan sertai, tak kurang daripada 10 km lah. Bermakna pagi dan petang. Kadang-kadang 20 km, ada sampai 30 km tiap-tiap hari saya berlari. Sampai malam pun ada saya berlari. Buat masa ni tak ada masalah, cuma saya ada sikit kecil manis lah. Sebab saya lebih kurang 10 tahun saya berhenti larian ni. Jadi saya mula balik larian ni pada tahun 2015. Jadi bila saya berhenti itu mungkin makanan ataupun minuman yang saya ambil itu sama dengan sebelum masa saya lari dulu. Macam lari merdeka ni bukan kata saya nak menunjukkan kekuatan. Cuma dalam larian merdeka ni kalau tak silap saya sudah 7 kali memberikan semangat kemerdekaan sepanjang larian saya kepada penduduk setempat. Tak kiralah sama ada premis kediaman ataupun premis perniagaan, supaya sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang untuk sama-sama kita menghayati semangat kemerdekaan. Minat saya dalam larian jauh ni dari sekolah lagi. Jadi macam saya cerita tadi, kebetulan masa kerajaan Malaysia buat larian bendera pada tahun 1997 tu yang menaikkan semangat saya. Masa tu saya belum lagi berpencin, masih berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Kalau kita tengok larian ni, orang kata orang perbelanjaan tak banyak. Tapi bila saya buat larian ni, tak kira lah sama ada lari untuk merdeka ataupun untuk bola sepak ke Kedah pun, saya berlari memerlukan perbelanjaan tak kurang daripada RM400 satu hari. Untuk tahun ni saya target lebih kurang antara 40 ke 45 km tiap-tiap hari. Saya dengan kawan saya berlari sampai 2, 3, 4 km. Ada orang kata peminat ataupun penyokong lah nak bergambar. Jadi akan memakan masa. Jadi tak boleh tetapkan masa. Kalau keunikan tu mungkin pada tahun ni paling ramai lah kawan-kawan yang mengikut saya. Kira dari hari permulaan, hari kedua sampai dekat Taiping pun akan berlari sekali, bukan tunggu saja, dia akan berlari. Larian saya terakhir ramai yang akan mengikuti larian saya. 80% sehingga 90% itu adalah generasi muda. Semua mereka nak tengok macam mana saya berlari dari pagi sampai ke petang selama 12 hari. Bagi saya makanan sama, orang kata rahsia pun tak ada. Cuma bagi saya latihan semua orang boleh berlatih. Orang muda boleh berlatih. Kalau orang muda berlatih silap-silap, pakcik pun tak boleh kejar apa. Sama lah, walaupun
Orang kata saya bekas tentera ni disiplin kuat. Bagi saya sama lah. Bukan kata dari bekas tentera. Dari awam pun, di luar sana pun sama juga. Disiplin dia tu kita kena jagalah. Macam program saya ni adalah salah satu kita menjaga kesihatan. Walaupun saya dah orang kata warga emas, jadi sebenarnya bukan kira warga emas, warga muda pun kalau nak sakit, kalau umur tu, itu bukan kuasa kita, cuma kita menjaga. Harapan saya sepanjang saya buat latihan untuk mereka ni, mudah-mudahan akan mendapat inspirasi kepada penduduk setempat, tak kira lah premis kediaman ataupun premis perniagaan, sama-samalah kita menghayati bulan perniagaan dengan cara kita mengibarkan jalur gemilang. Gallery The Property Wood and Steel merupakan platform baharu untuk pelukis muda yang berusia bawah 12 tahun mempamerkan bakat mereka dalam bidang lukisan. Pemilik galeri tersebut, Azrif Abu Noh berkata, seramai 100 orang kanak-kanak berusia bawah 12 tahun dibantu 50 pelukis tempatan mengambil peluang untuk melukis di 20 keping kanvas di Peluang Art Festival anjuran galeri tersebut di Kampung Kubu Gajah, Sungai Buloh, Selangor. Kanak-kanak ini melukis apa sahaja walaupun ibarat menconting pada 20 keping kanvas sambil dibantu oleh kumpulan artis berkenaan. Show your karya, tunjuk karya kamu, what is inside you. You know, art is all about life. You know? And is guided by our 50 artists yang ada di dalam yang show ni. Diorang membantu budak-budak ni untuk melukis. Kalau you all tengok artwork dia, memang you ingat memang daripada School of Art ke apa, tapi sebenarnya budak-budak kecil je. Duit ni kita akan jual on the sale. Kita akan ambil duit ni untuk bantu balik budak-budak, ada budak-budak autism yang melukis. Kita akan bantu diorang untuk beli art material diorang balik. Tak payah, jangan kontrol-kontrol. You know, kita tak perlu duit art ni, kita lukis saja. Kita keluarkan apa dalam diri kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita. Kita keluarkan, we show the world what is happening now. Terima kasih banyak. Diharapkan anda semua terhibur dengan paparan yang kami sediakan pada minggu ini. Program Bioskop Bernama telah sampai ke penghujung rancangan. Dan bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan, pandangan atau komen yang ingin dilontarkan kepada kami, seperti biasa, anda boleh emailkan kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Semoga apa yang kami paparkan kepada anda pada minggu ini dapat memberi idea, inspirasi dan rujukan buat anda. Saya Ana Zulkifli, signing out.